Hai, Assalamualaikum semua. Saya Datuk Ikram. Pada video kali ini, saya akan share dan kongsi dengan anda bagaimana saya dapat menurunkan 15 kilo berat badan. Kalau nak tahu lebih lanjut, sila tengok video ini daripada awal hingga akhir. Jom kita saksikan. Sebelum saya cerita lebih lanjut, ada beberapa pesanan ataupun disclaimer untuk anda tahu. Benda ini ataupun turun berat badan ini adalah cerita saya sendiri dan ia sebenarnya saya rakamkan video ini sebagai inspirasi buat anda, aspirasi untuk anda untuk berjaya juga menurunkan berat badan. Sebenarnya yang turun berat badan ini adalah salah satu jenis maraton, maknanya jangka panjang. Bukannya dalam masa sebulan anda dapat turunkan drop 15 kilo. Benda tu possible, tapi rebounds effect adalah sangat cepat. Untuk itu, untuk turun berat badan, pastikan anda konsisten dan buat dalam jangka masa yang panjang. Metod saya ini mungkin berjaya untuk saya sebanyak 15 kilo, tapi untuk anda sendiri mungkin resultnya akan berlainan. Mungkin 5 kilo, mungkin 10 kilo. Yang tu berdasarkan metabolisme masing-masing, macam mana konsisten ke tak kita buat benda tu, dan diet yang kita amalkan sendiri. Saya ingin ceritakan mengenai perjalanan berat badan saya daripada sekolah rendah sehingga universiti. Semasa saya di sekolah rendah, berat badan saya statik saja kerana saya macam budak kanak-kanak yang lain, saya aktif. Kalau petang-petang tu berbasikal, aktif dengan persatuan semua, jadi di sekolah rendah tak ada masalah. Kalau di sekolah menengah pula, memang saya aktif berpersatuan. Kawat kaki 3 kali seminggu dan kalau petang-petang ada riadah dilakukan. Untuk itu berat saya maintain saja, tak ada masalah. Dan Alhamdulillah selepas SPM saya dapat melanjutkan pelajaran dekat universiti di Russia, dekat overseas. Dan di sana keadaan environment persekitaran di Russia adalah sangat bagus kerana saya kena banyak jalan. Untuk pergi ke universiti saya terpaksa pergi ke stesen bas yang sejauh 2 kilo. Dan untuk balik pula 2 kilo. Dan jarak saya bukan universiti tu statik satu tempat saja, tak. Saya kena buat praktikal di banyak hospital. Untuk itu saya menggunakan public transport dan saya kena jalan banyak. Makanan di sana memang kurang minyak, kurang berlemak. Dan Alhamdulillah di sana sepanjang 6 tahun saya berada di sana, berat saya maintain saja dalam 73 ataupun 74 macam tu. Selepas habis pelajar, saya kerja di hospital. Dan tahu-tahu sajalah kalau di hospital kerjanya sangat hektik, kerjanya sangat sibuk. Kebanyakan doktor ataupun HO di hospital susah nak makan tengah hari. Mereka biasanya bungkus saja dan jadual makan memang tak teratur. Kadang-kadang bila masuk pagi memang terpaksa makan malam. Untuk itu kalau nak kira berat badan saya di hospital sedikit turun lah, dalam 72, 71 macam tu lah. Sebenarnya turning point saya adalah bila saya kerja di klinik kesihatan. Memang environment kerja 100% berubah. Di hospital saya kerja 4 tahun dan selepas saya bekerja selama 4 tahun di hospital, saya berkhidmat di klinik kesihatan. Di klinik kesihatan, kerja saya 8 pagi hingga 5 petang saja dan keadaannya adalah sedentary lifestyle. Saya bertemu pesakit dengan duduk saja tanpa pergi ke hulu ke hilir tu, tak ada dah macam hospital, dan saya duduk sepanjang masa. Dan yang bagus juga di klinik kesihatan ni, rehat dia memang fix daripada pukul 1 hingga pukul 2. Memang jauh berbeza dengan hospital. Dan pada masa itulah berat badan saya tiba-tiba mencanak naik. Yalah, 3 kali makan sehari kan. Berat badan saya almost 1 bulan 1 kilo naik. Selama saya berada di sana, saya tambah berat badan sebanyak 15 kilo total. Dan akhir sekali, berat badan saya yang biasanya 73, 75 kilo naik mendadak sehingga 90 kilo. Dan pada masa itulah, bila dah mencapai 90 kilo tu, bila dah tengok seluar dah start tak boleh pakai, saya punya ukur lilit pinggang mencapai 37-38 inci. Dan pada masa itulah saya start berfikir dan sedar, aku ni doktor,
aku nak nasihat orang lain, tapi aku sendiri gemuk. Jadi itu menyukarkan saya untuk menasihati pesakit saya. Dan disebabkan itulah saya telah mencuba beberapa diet. Salah satu diet yang saya cuba ialah diet Atkins. Saya study diet Atkins secara online, saya study melalui internet apa semua, saya tengok pengalaman orang, baca blog semua. Tapi masalahnya diet Atkins ni mampu bertahan untuk diri saya selama 2 minggu saja. Susah untuk saya amalkan. Kerana apa? Kerana saya susah nak menyediakan protein itu, dan step dia saya rasa dia tak spesifik betul-betul. Contohnya selepas 1 minggu buat apa, 2 minggu buat apa, dan saya tak dapat anggarkan berapa jumlah yang saya makan. Dan akhir sekali saya give up lah dengan diet Atkins. Dia punya result pun dalam masa 1 minggu tak berapa konsisten. Saya teruskan lifestyle saya, kerja macam biasa, berat badan still maintain lagi 88 kilo hingga 90 kilo. Sampailah satu hari pula saya ada buat medical check up, yang saya buat test kolesterol, test tekanan darah semua, dan test kolesterol saya balik tu tak berapa elok lah. Saya punya LDL ataupun lemak jahat sedikit tinggi, dan saya punya tekanan darah ni masuk dalam kategori pre-hypertension, dalam 137, 136 macam tu lah. Dan itu adalah merupakan turning point bagi saya untuk berubah. Saya mula mencari beberapa coach online, saya mencari artikel dekat online, saya cuba cari apa yang perlu diubah ataupun metod yang bagus, diet yang bagus untuk saya amalkan. Dan saya telah berjumpa ataupun konsult dengan dietitian, nutrition, dan mereka telah menyarankan untuk mencuba diet yang berunsurkan kalori. Konsep utama dia pengiraan kalori, dan diet yang saya ambil mesti defisit kalori. Dan alhamdulillah saya ada jumpa juga kawan saya, junior saya yang ada gym dekat di Kota Baru Kelantan ni. Dia kata salah satu dia mencadangkan saya diet yang berunsur kalori juga, dan saya telah mengamalkan diet tersebut sehingga sekarang. Sebenarnya itulah rahsia saya untuk turun 15 kilo. Saya amalkan diet kalori, dan alhamdulillah bila saya mencuba diet kalori, saya mampu menurunkan secara konsisten. Untuk 1 minggu pertama, saya berjaya menurunkan 2 kilo, dan untuk minggu-minggu seterusnya memang tak ada masalah. Dalam 1 bulan tu almost 2-3 kilo saya dapat turun, dan yang paling menarik, memang saya tak rasa lapar. Saya cuba makan makanan berkhasiat, berserat yang tinggi supaya saya punya digestion atau penghadaman saya okey dan tidak cepat terasa lapar. Dan benda ini berterusan sehinggalah sekarang. Sebagai end result, saya dapat turun daripada 90 kilo, yang dulunya 90 kilo saya dapat turun sehingga 75 kilo. Dan saya maintain sekarang dalam 73, 72 kilo, dan BMI saya sekarang dalam 23-22 kilo sahaja. Untuk sekarang saya just maintain berat badan saja. Saya exercise 2 hingga 3 kali seminggu. Saya makan mengikut kalori saya, dan alhamdulillah memang maintain, tak ada masalah. Kalau anda semua nak tahu lebih lanjut mengenai perjalanan macam mana saya turunkan berat badan, saya akan buat video khusus macam mana saya turunkan berat badan. Mula-mula saya akan kira kalori, macam mana saya buat defisit kalori, macam mana saya target untuk 1 bulan tu berapa saya perlu turun, diet apa yang saya makan supaya tak lapar, senang nak makan, senang nak disediakan dan sebagainya. Dan benda ini saya share kepada anda supaya anda boleh amalkan. Saya nak anda semua sihat dan elakkan daripada penyakit-penyakit kronik yang mungkin datang bila kita ada obesiti. Kalau dah siap video tersebut, saya akan letak link dekat description. Kalau anda rasa video ini bermanfaat buat anda, sila subscribe channel ini. Dan sebenarnya benda itu adalah salah satu motivasi kepada saya untuk membuat video lebih lanjut. Sekian, terima kasih.